Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yad'u kullu unasim bi imamihim. Di hari mahsyar nanti, setiap di kalangan kamu akan dipanggil mengikut pemimpin-pemimpin yang mereka pangkah waktu mana di atas dunia dahulu. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Ayahanda Tun yang baru telah memberi kata semangat pada kita, yang dikasihi Datuk Wira Marzuki, dan juga tuan rumah, semua saf-saf kepimpinan, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat ditautkan hati sesama kita, di mana sebelum daripada ini boleh jadi di kalangan kita ni berpecah di antara satu sama lain. Tapi hari ini Allah telah satukan kembali hati-hati kita, merapatkan balik ikatan kita. Dan nikmat ini Allah sebut dalam Quran, iz kuntum a'daan, satu ketika dahulu kamu bermusuh di antara satu sama lain, fa'allafa baina qulubikum, kemudian lepas pada itu Allah telah tautkan hati sesama kamu. Hati-hati kita ni Allah taut di atas dua perkara yang kita sedang bicarakan dan kita dengar ucapan Tun sebentar tadi. Yang pertama, Allah tautkan hati kita di atas bangsa yang menjadikan kita mulia di kalangan kita. Yang kedua, kita ditautkan hati di kalangan kita ini disebabkan kerana agama, yang disebut oleh Tun sebentar tadi juga. Sebagaimana yang disebut, kita dimuliakan oleh Allah, satu-satu bangsa di dunia ini yang Allah kaitkan dua perkara, bangsa Melayu dengan Islam. Siapa yang keluar daripada Islam, maknanya dia keluar daripada Melayu. Lalu Allah muliakan kita demikian. Tapi sayangnya, dua-dua perkara ini telah dilihat di kalangan mereka-mereka yang menjadi musuh kepada Islam, musuh kepada Melayu kita, bangsa kita ini. Semenjak daripada keluarnya negeri yang kita cintai, Singapura, daripada bumi Malaysia kita ini, mereka tak berhenti merancang untuk memusnahkan dua perkara ini. Yang pertama yang disebut dengan bangsa, dan yang kedua yang disebut dengan agama. Yang dua-dua ini mereka merancang sampailah mereka berjaya memecahkan di kalangan orang-orang Melayu Islam kita di bumi Malaysia kita ini sendiri. Tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah politik ini bagaimana mereka berjaya semenjak Islam dan juga orang Melayu ini. Rancangan dia berjaya, hampir berjaya. Sampai saat ini kita bukanlah nikmat ini Allah bagi pada kita, Allah cantumkan balik di kalangan kita. Allah panjangkan umur Ayahanda Tun kita, sehingga kan Ayahanda Tun boleh nampak bagaimana keadaan yang sedang berlaku pada saat ini, di mana bahaya sangat kalau sekiranya dibiarkan masyarakat kita ini berterusan dalam keadaan perpecahan dan menjadikan jurang semakin jauh dan semakin jauh. Para hadirin sekalian, Allah muliakan kita ini dengan dua perkara ini bukan untuk hidup di dunia saja, tetapi kita kena ingat kemuliaan kita ini untuk kita hidup lagi lepas pada dalam kubur nanti. Allah tak jadikan hidup kita ini untuk di dunia saja, tidak, tetapi Allah suruh kita hidup sampai di akhirat nanti. Bila kita bangkit di akhirat nanti, siapa yang bersama dengan Tun akan bangkit bersama dengan Tun, akan berjalan bersama dengan Tun.
Siapa yang hidup dia dengan PMX, dia akan bangkit dengan PMX. Siapa yang bangun di padang mahsyar nanti, kita akan beginilah dalam hidup kita. Satu perlunya sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah, perlu untuk kita jelaskan perjalanan hidup kita. Kita tak boleh dalam hidup kita, perjalanan kita hanya untuk dunia saja, tidak. Tetapi perjalanan kita mesti jauh. Perjalanan kita mesti melangkaui daripada yang disebut dengan dunia ini. Kita akan berjalan lagi, hidup di dalam yang disebut dengan alam barzakh. Kita akan hidup, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok hidup ke tak hidup. Kita akan hidup lepas pada kita mati nanti. Dan di waktu itu kita akan bersama dengan pemimpin yang kita hidup di atas dunia ini. Kalau kita bersama dengan Islam, kita akan hidup dengan Islam di dalam kubur nanti. Tapi kalau kita hidup di atas dunia ini dengan sekular, kita masuk dalam kubur sekular tak boleh mampu untuk menolong kita, tak mampu untuk membantu kita. Inilah perancangan jauh yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian, Allah sebut dalam Quran, mereka tak akan redha pada kamu sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Allah tak sebut hatta tadkhulu dinahum, sehingga kamu masuk dalam mereka. Ini kesan yang berlaku yang disebut oleh Tun sebentar tadi. Rasuah, kejahatan yang dilakukan ini berterusan disebabkan hilangnya agama yang telah ada dalam, yang sepatutnya ada dalam setiap jiwa setiap mukmin ini. Bila hilang saja agama, manusia akan buat apa saja yang mereka ingin lakukan. Mereka akan lakukan perkara-perkara yang mungkar. Mereka berani untuk menentang yang disebut dengan perintah Allah. Mereka berani sebegitu rupa. Saya dipahamkan Ayahanda Tun telah pergi seluruh dunia ini, tahu perancangan yang sedang dilakukan oleh musuh Islam sekarang ini. Kalau tuan-tuan nak dengar pula pada 25 hari bulan nanti, insya-Allah. Ayahanda Tun akan cerita bagaimana LGBT, gerakan yang mereka gerakkan di seluruh dunia ini, yang sedang mereka rancang untuk memusnahkan kekuatan orang Islam, yang sepatutnya orang Islam berkekalan hidup yang sentiasa dipesan oleh Allah pada setiap hari Jumaat. Khatib akan sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, mulut kamu mesti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perkara yang mesti menjadi asas dalam kehidupan kita. Kita tidak akan jadi mulia kalau kita tolak agama dalam hidup. Agama yang kita tolak dalam hidup ini menghinakan kita, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Allah muliakan kita, kita jadi mulia kerana ada Islam. Mahma nabtayr Islam azzallana Allah. Siapa-siapa yang hilangkan Islam dalam tubuh badan dia, Allah akan hinakan dia. Melayu ini akan jadi mulia bila ada agama. Bila kita tolak saja agama yang sedang mereka rancang ini, sekularis ini yang sedang merancang untuk membuang agama dalam minda kepala kita, nescaya di waktu itu kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina sampai peringkat kita sanggup mencuri harta negara, kita sanggup curi. Hina kita sehingga kan kita sanggup makan rasuah semata-mata kerana untuk memenuhi tembolak perut masing-masing. Hina kita bila kita bercakap menipu dalam hidup kita. Bercakap lain, sebelum pilihan raya cakap lain, lepas pilihan raya cakap lain. Hina dalam hidup kita. Allah tak muliakan hidup dengan cara demikian. Allah muliakan hidup bila kita mula hidup mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membina negara daripada sebuah negara yang kecil yang disebut dengan kota Mekah, kemudian membesar menjadi Madinatul Munawwarah. Kemudian 2/3 bumi ini dikuasai oleh Islam di atas muka bumi ini. Kerana yang dibawa ialah Islam. Islam yang disebut dengan agama perdamaian, agama keselamatan,
dan agama yang menyatukan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Sebab itu pada malam ini saya ingin tegaskan, sebab ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang tanya, macam mana pula kami dengan Cina Islam? Macam mana pula kami dengan India Muslim? Yang ditanya di kalangan kita. Satu saya sebut, penyelesaian yang mudah di negara ini, kalian semua masuk Islam. Mari bersama dengan Islam. Orang Cina bersama dengan Islam, Melayu bersama dengan Islam, kemudian India bersama dengan Islam. Bumi Malaysia ni akan jadi selamat, kerana Islam memandu hidup, bukan untuk hidup di dunia saja, bahkan sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak ada agama yang boleh membawa kita sampai ke akhirat kecuali Islam. Hanya Islam yang boleh membantu kita untuk menghidupkan jalan hidup kita. Hidup di dunia pun kita selamat, bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi pun kita selamat. Kita bangkit di akhirat nanti pun selamat. Tapi kalau sekiranya kita tolak Islam dalam hidup kita, kita akan menjadi hina dina dalam kehidupan kita. Inilah yang digambarkan oleh Allah. Di akhirat nanti akan berlaku pertengkaran di padang mahsyar nanti. Satu peristiwa yang akan terjadi, yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karrah fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Tuan-tuan ingat betul-betul ayat ni. Ayat yang Allah cerita di padang mahsyar nanti masing-masing berlepas diri. Istabarra alladhina tubi'u, pemimpin berlepas diri dengan rakyat. Minal ladhina taba'u wa ra'awul azab, waktu tu mereka masing-masing nampak azab. Nampak dah neraka Allah mengaum di padang mahsyar Allah. Waktu tersebut, bila dah nampak tersebut, wa qala alladhina taba'u law anna lana karrah, lalu pengikut-pengikut yang mengundi ni, yang pengundi-pengundi ni, dia akan sebut, kalaulah kami tahu beginilah kamu memimpin kami, sehingga kan kami dihumban ke dalam neraka Allah, kami boleh balik semula ke dunia, natabarra'a minhum kama tabarra'u minna, nescaya kami akan berlepas diri dengan kamu sebagaimana kamu berlepas diri pada hari ini. Masing-masing melarikan diri di padang mahsyar nanti, sehingga kan Allah cerita bila dihumban ke dalam neraka Allah, masuk dalam neraka Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana manusia ni digering kepala dia, muka dia dihumban dalam neraka Allah, bertukar berbolak-balik muka dalam neraka Allah. Lalu waktu mana yauma taqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah, lalu mulut-mulut orang dalam neraka tersebut, alangkah beruntungnya kami kalau di dunia dahulu kami ikut Islam, kami ikut apa yang dibawa oleh Allah dan juga apa yang dibawa oleh Rasul. Lalu dia sebut, orang dalam neraka tersebut, dia sebut, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, Tuhan kami, kamu tahu tak kenapa kami dihumban ke dalam neraka ni? Kami masuk neraka ni tak ada sebab lain. Punca apa dia? Kami masuk neraka ni, wa qala alladhi rabbana inna ata'na, kami ikut pemimpin-pemimpin penyangak-penyangak tadi. Kami ikut mereka sehingga kan mereka menyesatkan kami. Lalu dalam keadaan kami masuk dalam neraka ini, rabbana atihim di'faini minal azab, wahai Tuhan kami, gandakan 2 kali ganda azab untuk mereka. Pemimpin-pemimpin jangan salah pangkah, jangan silap kita ikut dalam hidup kita ni. Yang kita salah pangkah akan terbawa-bawa sampai ke akhirat Allah. Yang ni yang perlu dipahami. Satu, saya setuju sangat apa yang disebut oleh ayahanda Tun kita sebentar tadi. Wajib kita keluar mengundi. Dan mengundi, jangan mengundi lain, mengundi Perikatan Nasional kita. Bila keluar, biar betul-betul lillahi ta'ala, yang kita tahu, yang kita akan bawa sampailah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tangan ini akan disoal di hadapan Allah, kaki ini akan disoal di depan Allah.
Segala apa yang kita lakukan, semua akan Allah tutup mulut masing-masing. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang kamu lakukan sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Saya mengaturkan rasa syukur yang teramat sangat pada Allah di atas penyatuan malam ini. Kerana saya nampak malam ini kita datang bukan didasarkan pada parti lagi, tetapi kita datang di atas dua perkara yang disebut awal-awal tadi. Kerana yang disebut dengan bangsa kita dan kerana agama kita. Kerana di kalangan kita datang kerana nak jadi SB untuk mereka tersebut, ataupun datang kerana apa? Kita datang tidak lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah di kalangan kita yang telah Allah satukan hati di antara kita ini. Mudah-mudahan bersama kita di dunia ini, bersama juga kita di akhirat nanti. Berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jauhkan kita daripada neraka Allah, dan Allah masukkan negara kita ini yang disebut dalam Al-Quran baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dengan bumi yang diimpikan oleh setiap di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah jadikan Tun ayahanda kita ni sebagai contoh yang berterusan sampai di akhirat nanti, dan dia akan menjadi kekuatan pada kita anak-anak muda dalam usia yang sebegini, bangkit lagi mempertahankan bangsa dan mempertahankan agama. Moga-moga semua usaha yang dilakukan oleh ayahanda Tun kita ini Allah jadikan kebaikan untuk beliau berjalan di hadapan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.